Selepas lumpuh sepenuhnya dari bahagian bawah pinggang ke hujung jari kaki dalam satu kejadian tembakan peluru sesat, Luis Mijangos bergerak menggunakan kerusi roda sejak berusia 17 tahun. Tetapi pemikirannya yang bijak masih tajam. Dia mahir menggunakan komputer dan mempunyai minat dalam ICT sejak muda. Latar belakang Luis benar-benar sukar. Dia lahir di Meksiko dan membesar dalam persekitaran yang mencabar. Selepas dibelasah teruk oleh kumpulan Samseng, bapanya, seorang bekas pegawai polis yang menjadi buruan pihak sindiket jenayah, meninggal dunia akibat pendarahan otak. Luis masih kanak-kanak pada masa itu. Luis menunjukkan minat yang besar dalam bola sepak dan akademik, dan ibunya berusaha sedaya upaya untuk melindunginya daripada budaya negatif di sekelilingnya. Luis menjadi mangsa tembakan selepas tembakan berlaku antara dua kumpulan kongsi gelap. Ibunya memberanikan diri membawa keluarganya ke Amerika Syarikat untuk cuba memulakan hidup baru. Mereka mendapat manfaat daripada perkahwinan ibunya semula dengan seorang penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, Luis lebih kerap menghabiskan masa di bilik yang dilengkapi dengan komputer dan kerusi rodanya. Dia tinggal bersama abang tiri dan dua adik-beradik kandungnya di rumah itu juga. Luis meningkatkan kebolehannya dengan belajar beberapa bahasa pengatur caraan dan memulakan syarikat sendiri di rumah yang menghasilkan hampir $1,000 seminggu. Walaupun agak lumayan, terdapat rahsia di sebalik keuntungan yang dia dapat. Luis kelihatan seperti orang biasa dari luar, tetapi dia mempunyai dendam dalam hatinya. Dia kerap mempersoalkan sebab dia berada dalam situasi sedemikian. Perasaan itu menyebabkan Luis mula menggunakan kebolehannya untuk melakukan jenayah dari dalam bilik tidurnya. Penubuhan syarikat berasaskan internet atas nama sendiri nampaknya hanya melindungi aktiviti sebenar si Luis. Dia bekerjasama dengan penggodam lain untuk membuat penipuan kad kredit untuk menjana pendapatan mudah. Dia mengatakan bahawa kejayaannya membeli kerusi roda berharga ribuan dolar datang daripada kerjayanya membangunkan tapak web semata-mata untuk menyembunyikan aktivitinya daripada pihak keluarga. Tetapi Luis tidak sekadar mencuri. Dia fikir dia perlu mengawal hidup orang lain untuk mengatasi rasa rendah diri yang dia alami akibat kecacatannya. Luis mula menyelidik program godaman yang membolehkan seseorang mengawal komputer orang lain melalui internet. Luis cuba mengubah setiap program yang dia beli. Hasilnya, program yang sebelum ini hanya boleh mengawal 30 komputer, kini boleh mengawal 600 komputer. Program itu perlu dihantar ke komputer pihak ketiga untuk membolehkannya berjalan. Luis menggunakan sistem email berantai, di mana beribu-ribu email dihantar kepada pelbagai akaun rawak dengan tawaran. Dengan menggunakan pautan yang disertakan, mereka boleh memuat turun lagu popular secara percuma. Program yang direka akan dipasang secara automatik ke komputer pengguna apabila pengguna menekan pautan itu. Ini akan memberinya akses penuh kepada komputer pengguna. Di sinilah Luis mula memasuki dunia yang dia cipta sendiri. Seorang wanita berusia 20 tahun yang memiliki komputer adalah orang pertama yang berjaya memasuki program yang dihantarnya. Sehinggalah Luis cuba menghidupkan kamera web wanita itu, semua data di dalam komputer itu boleh diakses dengan bebas. Wanita itu menyanyi sambil membersihkan biliknya di depannya, tidak menyedari bahawa dia sedang diperhatikan. Pada saat itu, Luis tidak menyedari kekuatan yang telah dia perolehi. Sejak hari itu, dia telah menonton 4 video secara serentak untuk setiap mangsa yang terkena jeratnya. Dia menjadi sangat tertarik untuk mengikuti perjalanan hidup wanita lain dan melihat apa yang mereka lakukan. Mandi dan membuang air termasuk bercakap, tidur, bekerja, belajar dan berbincang. Semua dia tonton dengan senyuman. Sebaik sahaja dia menyedari bahawa terdapat peluang yang boleh menguntungkan, Luis mula menggunakan kebolehannya untuk menawarkan satu perkhidmatan baru, iaitu mengintip rahsia orang lain melalui komputer dengan kos $150 setiap komputer. Luis berjanji kepada pengunjung forum internet bahawa semua pelanggan yang membayar akan mempunyai akses tanpa had kepada komputer individu lain yang menjadi sasaran. Perniagaan baru Luis menarik perhatian ramai orang, terutamanya mereka yang tidak yakin dengan kesetiaan pasangan mereka. Untuk membina kepercayaan dan memujuk sasaran untuk memuat turun pautannya, Luis menggunakan modus operandi menghubungi sasaran dengan menggunakan identiti pelanggan.
Ini memudahkan kerja Louis, yang sebelum ini bergantung pada nasib sama ada sasaran akan membuka pautan yang diberikan olehnya. Dia memastikan programnya dimuat turun dengan lancar dengan menyamar sebagai orang yang dikenali sasaran. Louis mula ketagih dengan apa yang dia lihat melalui rangkaian ratusan kamera web yang terletak di bawah kawalannya. Dia sendiri mula menyamar sebagai pelanggan untuk meminta, tapi tiada siapa yang tahu apa yang dah jadi sebenarnya. Mereka pun bimbang rahsia mereka akan turut terbongkar. Sehinggalah teman lelaki Gina yang percaya Gina Sanchez curang meminta Louis menyelongkar komputer wanita itu. Louis memperdayakan Gina dan mengambil alih komputernya apabila dia dibenarkan menyamar. Selepas mencari bukti kecurangan, Louis sedar bahawa teman lelaki Gina adalah punca semuanya kerana Gina didapati didera oleh teman lelakinya. Dengan menggunakan identiti rahsia, Louis menghantar email untuk cuba menghubungi Gina dan memaklumkan kepadanya bahawa teman lelakinya kini mempunyai akses sepenuhnya kepada komputer Gina. Walau bagaimanapun, email itu tidak dijawab. Louis terus menghantar email yang mengandungi pelbagai ugutan dan Gina akhirnya setuju untuk berborak melalui Yahoo Messenger. Louis cuba menjelaskan peristiwa yang berlaku dan hubungannya dengan teman lelaki Gina semasa mereka berborak. Louis turut menghantar gambar Gina dalam keadaan memalukan yang dimuat turun ke komputer Gina untuk membuktikan dia mempunyai akses penuh ke komputernya. Gina yang takut terus menghubungi rakannya untuk meminta nasihat. Tanpa Louis tahu, mereka secara diam-diam menghubungi polis. Penyiasatan yang dijalankan lebih 6 bulan selepas laporan Gina Sanchez mendapati banyak bukti gangguan yang sama yang dialami oleh kaum wanita. Ugut untuk menyebarkan gambar Lucha yang dicuri daripada komputer mereka secara diam-diam adalah antara ugutan yang diterima. Hasil siasatan FBI menunjukkan bahawa sebuah rumah di Santa Ana, California, adalah sumber utama gangguan. Pasukan keselamatan FBI bersenjata lengkap tiba di rumah Louis pada 8 Mac 2010. 2 hari kemudian, waran untuk menggeledah rumah tersebut dikeluarkan. Kebetulan pula mereka hadir pada sambutan ulang tahun ke-30 Luis Mijangos. Setelah diperiksa, rupanya Louis mempunyai 4 buah komputer riba, ratusan kad memori dan sebuah telefon BlackBerry. Kesemua peranti itu mengandungi lebih daripada 15,000 rakaman video, 900 rakaman audio dan 13,000 gambar tangkap layar yang berkaitan dengan 230 mangsa yang diambil daripada 129 komputer. 44 daripada mangsanya adalah kanak-kanak bawah umur. Selain itu, FBI menemui semua kod asas program, senarai rekod bank mangsa dan maklumat peribadi yang telah dicuri. Setelah mendapat semua bukti, FBI mengeluarkan waran tangkap ke atas Luis Mijangos pada 17 Jun 2010. Dia berjaya ditangkap pada 23 Jun 2010 dan semua aktiviti dari dalam biliknya turut tamat. Selepas perbicaraan, Louis didapati bersalah dan dihukum penjara 6 tahun atas beberapa kesalahan, terutamanya dakwaan mengugut mangsa dengan menggunakan bahan lucah yang diambil tanpa kebenaran, serta memecah masuk komputer pribadi orang lain. Selepas hukuman dibacakan, Louis memohon maaf atas semua kesengsaraan yang disebabkan oleh tindakannya dan mengakui bahawa dia menyesal atas tindakannya. Sebenarnya Louis melihat apa yang dia lakukan sebagai peluang untuk melihat ke dalam kehidupan orang lain yang sempurna. Dia iri hati dengan keupayaan orang lain untuk bergerak bebas. Louis merasakan bahawa hanya dengan mengintai kehidupan orang lain, dunia menjadi lebih adil baginya yang setiap masa terpaksa hidup sebagai orang kurang upaya. Dia juga mengakui bahawa mempunyai kawalan ke atas komputer orang lain memberikannya rasa berkuasa.